Hai, Assalamualaikum cik adik, cik abang, cikebum. Welcome back to my channel. Kepada anda yang baru datang ke dalam channel ni, sila consider tekan butang subscribe. Dan kepada anda yang terus setia ke dalam channel ni, terima kasih aku ucapkan kepada korang semua. Dan tolong jangan skip iklan, kerana disebabkan iklan itulah aku mendapat income. Dan itulah tanda sokongan korang kepada aku as the content creator. Pada hari ini aku akan berceritakan tentang sejarah hitam yang pernah berlaku di dalam negara Malaysia ini, iaitu pada sekitar tahun 1970-an hingga tahun 1990-an, yang berkait rapat tentang Pulau Bidong Malaysia. Apakah yang terjadi? Apakah isu yang diperkatakan tentang Pulau Bidong? Pertama sekali, kita perlu tahu secara detailnya tentang Pulau Bidong itu sendiri. Pulau Bidong ini telah digazetkan kepada penempatan sementara untuk pelarian daripada Vietnam pada tahun 1976. Pulau ini mula menempatkan pelarian daripada Vietnam, pelarian perang ini pada tahun 1978. Pulau Bidong di Terengganu ini juga menyaksikan bahawa pertama kalinya Malaysia membuka satu pulau untuk digazetkan kepada pelarian. Pulau Bidong ini adalah antara remote island di Terengganu itu sendiri, dan ianya terletak lebih kurang 50 batu nautika ataupun 40 km daripada Terengganu, dan ianya diisytiharkan sebagai pulau yang dikawal oleh pegawai keselamatan untuk penempatan sementara bagi pelarian Vietnam. Apakah pelarian Vietnam ini? Pelarian Vietnam adalah mereka yang lari selepas perang antara Vietnam Utara dan juga Vietnam Saigon, kalau tak silap aku. Disebabkan kekalahan di dalam perang tersebut, saki baki mereka yang menjadi tali barut kepada musuh komunis yang memerintah, yang memenangi itu, mereka telah ditempatkan di dalam satu kem kurungan, dan di kem tersebut mereka telah dilayan seperti hamba, dan mereka mengambil keputusan untuk mendapat perlindungan daripada negara-negara jiran. Dan korang perlu tahu bahawa Malaysia terletak di antara lokasi yang strategik untuk pelarian-pelarian datang, memandangkan perairan kita ni bersempadan dengan negara-negara jiran Indonesia, Singapura, Thailand, Vietnam dan juga Myanmar. Kemasukan pertama di Pulau Bidong ini menyaksikan kapal Hai Hong di Pelabuhan Kelang telah berlabuh dan membawa lebih kurang 2,400 penumpang ataupun anak kapal yang kesemuanya berasal daripada pelarian Vietnam itu sendiri. Jumlah keseluruhan penduduk yang mendapat perlindungan di kawasan penempatan sementara ini adalah sebanyak 252,390 orang. 4,000 lebih bayi yang direkodkan pada ketika itu. Korang bayangkan duduk dekat dalam satu pulau yang keluasannya bukanlah besar sangat pun. Apa yang menjadi persoalan pada ketika itu? Kenapa Malaysia mengambil keputusan untuk menjadi hero dan menyelamatkan pelarian daripada Vietnam ini, sedangkan ianya bukan masalah negara kita pada ketika itu? Perlu untuk anda semua tahu, pada ketika itu Malaysia menjadi ketua ASEAN dan ingin membuka mata dunia bahawa Malaysia berjuang sehabis-habisnya untuk menolak pemerdagangan dan juga penyeludupan manusia. Dan Malaysia juga menunjukkan satu contoh yang baik bahawa Malaysia juga memperjuangkan hak asasi manusia. Pada ketika itu Malaysia sangat dipandang tinggi oleh negara ASEAN dan juga PBB khasnya. Namun apa yang terjadi pada isu Rohingya pada hari ini, aku mempersoalkan kenapa Malaysia ingin menjadi hero, sedangkan sepatutnya Myanmar itu sendiri perlu dipersalahkan, dan PBB seolah-olah memandang enteng perkara yang terjadi dan isu pada hari ini, dan menidakkan bahawa etnik Rohingya itu sebahagian daripada PBB sebenarnya tidak menyelesaikan masalah ini. Mereka hanya memberi tekanan kepada negara-negara yang mempunyai pelarian seperti Bangladesh dan juga Malaysia. Baik, kita teruskan apa yang terjadi di Pulau Bidong. Di Pulau Bidong itu, di dalam pembacaan dan juga rujukan aku mendapati bahawa pelarian yang duduk di situ menjalani kehidupan seperti biasa, dan mereka datang secara berperingkat, di mana sedikit-sedikit sampailah total tadi sampai 200,000 lebih. Dan apa yang ada dekat pulau tu? Pulau ini dikawal ketat oleh penguat kuasa, dan juga perairan sekitar pulau itu juga dikawal selia oleh penguat kuasa. Dan di pulau itu juga terdapat sekolah, mereka bebas untuk beragama, ada kuil, ada gereja, dan kanak-kanak boleh bersekolah, dan ada juga yang belajar kemahiran. Ada juga di antara pelarian ini yang berniaga secara kecil-kecilan. Mereka juga ada pentas untuk membuat hiburan, dan beberapa NGO dan juga sukarelawan ditempatkan di sana, dan ada satu pejabat
untuk ahli keselamatan di sana. Pada ketika itu di pulau ini, keadaan di pulau ini sangat aman dan tenteram lah, tiada berlaku sebarang perbalahan antara mereka, dan kerajaan kita pun telah melantik beberapa orang daripada pemimpin pelarian itu sendiri untuk memudahkan urusan di pulau tersebut. Dan ada juga cerita yang menyatakan bahawa pelarian ini terdiri daripada golongan-golongan yang profesional. Ada di antara mereka yang doktor, ada di antara mereka yang menjadi engineer dan juga jurutera. Jadi mereka mengajar kepada mereka-mereka yang berada di sana tentang cara-cara untuk menguasai kemahiran ini. Terdapat juga klinik kerana mereka ada doktor, namun bekalan perubatan tidak mencukupi. Timbul satu permasalahan antara nelayan-nelayan negeri Terengganu kerana mereka menyatakan bahawa apabila pulau itu digazetkan kepada penempatan untuk pelarian tersebut, mereka tidak boleh lagi pergi memukat dan juga melakukan penangkapan ikan untuk hasil laut di sana, kerana di kawasan perairan itu mereka nyatakan bahawa ianya adalah zon B untuk mereka menangkap hasil laut. Namun apabila selepas digazetkan, mereka tidak lagi boleh menangkap hasil laut di situ. Dan terdapat sebuah cerita di mana nelayan tempatan yang pergi dan berhampiran dengan pulau tu untuk mendapat berteduh daripada bak laut yang besar, namun diusir, dihalau balik oleh penguatkuasa kita pada ketika itu kerana mereka menyatakan bahawa tidak selamat untuk rakyat tempatan pergi ke pulau tersebut. Jadi mereka terpaksa berteduh di Pulau Cenderung pada ketika itu. Rentetan daripada ketidakpuasan hati nelayan negeri Terengganu ini, mereka telah menyuarakan pendapat dan juga keluhan hati mereka ke kerajaan negeri Terengganu. Mereka menyatakan bahawa mereka kerugian berjuta-juta ringgit kerana mereka tidak dapat menangkap hasil laut dan membuat jualan. Mereka juga telah mengemukakan satu saman kepada UNHCR, iaitu wakil daripada PBB untuk hak asasi manusia dan juga pelarian. Mereka menuntut sebanyak 36 juta ganti rugi kepada UNHCR pada ketika itu. Aku tak pasti sama ada saman ini menang ataupun tidak, tapi itulah detail yang aku dapat sepanjang pembacaan aku. Disebabkan peristiwa ini, mereka telah mengadu kepada kerajaan negeri. Jadi kerajaan negeri pada ketika itu berbelah bahagi. Kerajaan negeri telah menyuarakan kepada kerajaan persekutuan tentang apa yang terjadi di negeri Terengganu ini. Dan mereka semakin hari semakin resah kerana semakin hari semakin ramai dan juga pertambahan yang ada di penempatan sementara itu. Terhasillah satu memorandum pada tahun 1988 di mana dalam memorandum itu tersebut bahawa kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan memutuskan untuk menghentikan proses penempatan sementara di Pulau Bidong itu, dan mereka akan mengeluarkan pelarian daripada Pulau Bidong itu. Mereka ingin tempatkan ke negara ketiga sebab mereka telah berdiplomasi dengan PBB. Mereka telah menyatakan hasrat ini untuk mengosongkan pulau itu supaya nelayan dapat mencari hasil laut mereka dan menyambung kehidupan seharian seperti biasa. PBB bersetuju pada ketika itu untuk menerima cadangan Malaysia untuk menutup pulau itu, dan PBB kata mereka bersedia untuk menambah duit ataupun peruntukan mereka untuk menempatkan pelarian ini ke negara-negara yang ingin mahu menerimanya, iaitu negara-negara ketiga. Disebabkan perkara ini telah sampai ceritanya kepada pelarian di pulau itu, mereka berasa sangat takut disaring kerana PBB kata sebelum mereka ditempatkan ke negara ketiga, mereka perlu disaring dahulu. Hanya golongan profesional sahaja yang akan ditempatkan di negara ketiga, dan disebabkan itulah mereka tidak bersetuju dan mereka telah melakukan satu peristiwa yang perlu untuk kita ingat dan menjadi sejarah kepada negara kita, iaitu mogok berdarah selama seminggu. Disebabkan oleh mereka menunjuk perasaan mereka mahu mereka ditempatkan ke negara ketiga, tak perlu saringan, hantar je mereka semua ke negara ketiga. Dan pada ketika itu mereka telah melakukan mogok selama seminggu. Mereka melakukan mogok makan dan mereka tidak langsung menyentuh makanan yang disediakan oleh Persatuan Palang Merah pada ketika itu. Terdapat satu insiden di mana mereka telah mencederakan diri mereka sendiri dengan peralatan-peralatan ataupun senjata tajam yang menyebabkan kerisauan kepada pihak berkuasa pada ketika itu, dan mereka juga telah menyerbu pejabat pihak berkuasa kita untuk pun menunjukkan bahawa mereka tidak mahu keluar di situ dan minta untuk ditambahkan lagi ataupun dipanjangkan lagi masa untuk penempatan sementara itu. Dan ianya berlaku selama seminggu, dan terdapat juga provokasi daripada banner-banner dan juga poster yang mereka lakukan pun menulis hidup ataupun mati. Demonstrasi ini dapat diselesaikan dengan rundingan baik antara pihak berkuasa kita dan juga pemimpin untuk pelarian itu, dan ianya selesai. Kata putus daripada penyelesaian untuk demonstrasi ini, mereka bakal dipindahkan ke penempatan baru di Sungai Besi sebelum mereka dipindahkan ke negara ketiga. Mereka bersetuju dan mereka dipindahkan di Sungai Besi.
Untuk pengetahuan korang juga, semasa demonstrasi tadi dijalankan, sebanyak 15 orang polis terlibat, 2 tentera, 30 orang rela, dan antaranya adalah pengusaha penjara iaitu Saidun Othman dan juga 5 lagi rakan penjaranya. Mereka inilah yang sebenarnya gusar menghadapi tekanan daripada demonstrasi tersebut. Jadi apabila mereka pindah ke Sungai Besi, mereka menyatakan bahawa Sungai Besi itu adalah daerah keramat mereka. Mereka berhak melakukan apa saja walaupun dipantau oleh pihak berkuasa. Seperti biasalah, dalam ramai-ramai mesti ada something. Yang something inilah menjadi ketua membuka pusat hiburan, pelacuran dan juga perjudian serta menyalahgunakan dadah. Terjadilah satu rusuhan besar pada tahun 1995 yang hampir-hampir menggugat kedaulatan negara, kerana pada ketika itu, pada spesifiknya tarikh 5 Jun 1995, pada pagi 5 Jun 1995, 3 blok kediaman telah dimusnahkan oleh mereka-mereka yang menjadi samseng kepada pelarian ini. Mereka ingin menunjuk perasaan dan mereka ingin merusuh. Mereka telah membakar dan memusnahkan 3 blok utama kediaman mereka, dan PPH bomber juga unit pengesan bom terlibat ketika rusuhan itu. Bagi menangani masalah, mereka telah melakukan serbuan dan menjumpai senjata tajam seperti lembing dan juga beberapa bilah parang. Pihak penguatkuasa kita telah menumpaskan golongan-golongan yang membuat rusuhan ini dan perkara ini dapat dikawal. Walaupun pada ketika itu dikabarkan mereka telah membakar beberapa penempatan itu dan asap yang naik ke udara itu boleh dilihat berjauh-jauh kilometernya, dan mereka ingin menyatakan dan membuka mata dunia bahawa mereka tidak bersetuju dengan keputusan yang ingin diambil Malaysia untuk menghantar mereka pulang, kerana mereka takut apabila mereka pulang mereka dihukum bunuh oleh komunis yang memerintah Vietnam pada ketika itu. Pihak berkuasa telah menangkap beberapa ratus orang samseng yang menjadi ketua ataupun dalang dalam rusuhan ini, dan mereka telah dihantar di kem tahanan Krayong Pahang, dan yang selebihnya tinggal di kem Sungai Besi. Jika mereka berkelakuan buruk, mereka akan ditempatkan di dalam monkey house ataupun satu kandang di mana di dalam itu mereka tidak boleh berdiri, mereka hanya boleh duduk ataupun baring saja. Jadi nak tak nak mereka terpaksa berkelakuan baik. Yang mana telah terpilih untuk ke negara ketiga, mereka telah pun pergi ke negara tersebut. 1 orang terkorban, 10 orang di antara mereka cedera, dan rusuhan tersebut berlaku selama 6 jam. Penerbangan terakhir untuk mereka yang masih lagi menjadi tahanan di Sungai Besi itu adalah pada tahun 2005 hari itu, dan pada tahun 2005 itu habislah, tak ada lagi saki-baki pelarian daripada Vietnam di Malaysia ini. Dan apa yang aku nak beritahu korang, apakah persamaan antara apa yang terjadi di antara etnik Rohingya di Malaysia ini dan juga kisah yang berlaku di Pulau Bidong ini. Korang kena tahu bahawa Malaysia sebenarnya tidak menandatangani ataupun tidak meratifikasi Convention 1951, di mana di dalam convention tersebut menyatakan jika kita meratifikasi, kita berhak melindungi ataupun memberi penempatan secara tetap kepada pelarian yang daripada perang ataupun pelarian yang ditindas ini. Jadi kita negara Malaysia tidak meratifikasi. Kita membantu golongan Rohingya ataupun pelarian-pelarian sebelum ini. Itu adalah tiket hak asasi manusia ataupun tidak mahu perdagangan dan penyeludupan manusia itu. Kita menolak sekeras-kerasnya. Jadi apa yang aku ingin kaitkan, apa yang berlaku di Pulau Bidong di antara pelarian Vietnam ini dan juga etnik Rohingya, ada kedua-dua perkara ini lebih kurang sama. Etnik Rohingya dan juga pelarian Vietnam ini lebih kurang sama. Mereka menjadikan Malaysia sebagai tempat untuk mereka mendapat perlindungan, dan Malaysia terima seperti mana Rohingya dan juga Vietnam. Namun pelarian Vietnam ini diletakkan di dalam satu pulau, berbanding dengan etnik Rohingya yang diterima secara berperingkat, tapi mereka berteraburan di dalam negara kita, dan lebih susah untuk pihak berkuasa untuk menguruskan etnik Rohingya yang ada sekarang berbanding dengan pelarian Vietnam dahulu. Dan aku bimbang perkara yang sama akan berulang, kerana jika kita lihat apa yang berlaku di dalam kisah Pulau Bidong itu, di mana etnik ataupun pelarian daripada Vietnam ini menyuarakan pendapat mereka, dan mereka kadang-kadang tidak bersetuju dengan apa yang negara Malaysia tetapkan kepada mereka, dan mereka telah membuat rusuhan. Apa yang berlaku di antara etnik Rohingya dan di negara Malaysia pada ketika ini, ingat tak dahulu etnik Rohingya pernah membuat rusuhan? Ya, namun mereka belum lagi membuat mogok ke
apa. Aku risau perkara ini berlaku. Aku mengharapkan kerajaan kita mengambil keputusan yang bijak. Kita sebenarnya ada hak untuk tidak mendengar pendapat daripada PBB, namun disebabkan atas faktor diplomasi politik lah apalah, kita terpaksa juga akur dengan PBB. Aku tak pasti tentang tu. Aku inginkan pendapat korang. Pada aku, tidak wajar untuk etnik Rohingya berlebih-lebihan berada di negara Malaysia ini, dan tidak wajar untuk kita mengambil lagi pelarian yang ingin masuk ke negara kita, dan kita sepatutnya bertegas yang bahawa kita tak akan lagi ambil pelarian daripada mana-mana negara pun, supaya pelarian-pelarian ni semua tahu Malaysia dah tak nak dah terima diorang. Kalau diorang datang juga, mereka dihalau keluar. Jadi aku inginkan pendapat korang semua. Sila komen dekat ruangan komen di bawah, dan jangan lupa turn on notification bell. Siapa yang lupa untuk subscribe tadi, sila subscribe. Stay safe, stay home. Korang ingatlah, kita pernah mengalami satu kisah silam dalam negara kita dan kita tidak mahu mengulanginya. Setakat itu sahaja. Kita berjumpa lagi pada hari esok dengan isu yang berbeza. Jika korang ada pandangan ataupun apa-apa komen, korang boleh komen dekat bawah, dan korang boleh beritahu ke akulah apa penambahbaikan dan sebagainya. Bye. Assalamualaikum.